tadi dah record, dah baca doa. Okay. So sekarang ni hari ni kita nak buat revision lah. Sebenarnya just nak buat latihan sama-sama je. Sebab saya dapati ada yang PM, ada yang tanya soalan, ramai yang sebenarnya yang tertanya-tanya macam masih lagi terkial-kial nak jawab soalan differentiation ni Okay, so okay, sebelum tu differentiation ni second topic of Form 5. Okay. So this is overview of differentiation. Dalam differentiation ni there are 3 components. Yang pertama you all kena tahu dia punya konsep dia which is limit. Okay, lepas tu the second one dia punya method. Okay, method dia. Lepas tu baru ada application. Okay, baru ada application. Sekarang ni kita masih lagi dekat method. Okay, limit konsep kita dah settle, kita masih lagi kat method. Tapi kalau method ni kamu tak kuasai betul-betul, memang kamu tak boleh kamu sangkut dekat application. Sebab kamu dekat application ni memang dah nak differentiate cepat je. Semua nak cepat. Okay. Lepas tu bila kamu dah tak mahir differentiate, lepas topik differentiation, topik yang ketiga ialah integration pun related to differentiation. Lepas tu topik 8 ada topik kinematic along a straight line tu pun kena guna differentiation and integration. So kalau sekarang kamu tak polish kemahiran kamu, memang lepas ni kamu akan semuanya akan sangkut. So nampak ni overview of this topic. Jadi hari ni kita fokus dekat sini sahaja, dekat method. Kita nak buat sama-sama supaya kamu boleh bertanya tentang pattern-pattern ni semua. Okay. So sekarang ni bagi saya mungkin dalam 5 minit ataupun 10 minit untuk revise balik apa yang kamu dah belajar dalam topik ni. Okay. So sekarang ni contoh. Contoh example 1. You all ada y equals to let's say 6. So ni memang basic sangat. So y equals to 6, so dy dx equals to berapa? Ingat tak? 0. Okay. So yang kedua, ya betul. Y equals to 6x. So dy dx berapa? 6. Okay, lepas tu kalau ada makin meningkat y equals to let's say 6x cube. Okay. So dy dx kita turunkan. So 3 darab 6 x power of 3 minus 1. Ni saya memang tunjukkan step by step. Lepas ni dah tak ada lagi nak tunjukkan macam gini. Nak laju je. Okay, so this one 3 darab 6 is 18. X power of 3 minus 1 is 2. Okay. So yang okay tak setakat ni? Okay, teacher. Okay, cikgu. Memang very basic So 4 kalau kamu ada y sama dengan let's say 6x power of negative 5 ke pun sama, dy dx equals to turunkan, so negative 5 times negative 5 times 6x power of negative 5 minus 1. Okay, dapat negative 30 x power of negative 6. Okay, yang ni lebih proper kalau kita tulis negative 30 over x power of 6. Okay. So lepas tu kalau let's say lagi kalau kamu ada y equals to katakanlah 5 lah. 5 over 6x power of 5. Saya tunjukkan kalau kamu tengok perhatikan soalan saya lebih kurang je. Tapi dia punya ni lain. Okay, so kalau soalan macam ni tak boleh buat terus, naikkan x sahaja. Naikkan x sahaja. So this one become negative 5. So dy dx. Okay, tengok cara saya menulis. Bila saya masih lagi naikkan x ni, masih lagi y. Bila saya nak differentiate baru saya dy dx kan. So dapat turun negative 5 over 6 x power of negative 5 minus 1 akan jadi berapa ni? Negative 25. Ya betul, kuasa negatif kuasa 6. Okay.
So, seterusnya kalau saya ada ni habis ni yang simple-simple, yang very basic. Okay. So let's say kamu ada yang ke-6, saya move to the next level. Saya ada y equals to let's say 5, 6x minus 3 power of 8. Okay, kat sini kalau kita tengok ada power macam ni kan. So kita guna composite function, so kita guna power rule. So ni kena guna power rule ataupun composite function. Okay, so dy dx diturunkan, so kita dapat 8 darab dengan 5, 6x minus 3 power of 8 minus 1. Okay, jangan lupa kalau power rule composite function ni kita kena differentiate another time function in the bracket. So differentiate dalam bracket ni akan dapat 6. Okay, lepas tu kita selesaikanlah. 8 darab 5 darab 6 berapa ni? 40, 40 darab 6, 240. 240, 6x minus 3 power of 7. Okay. So nampak? Nampak. Let's say, saya move lagi next level. Ada 5x. 6x minus 3 power of 8. Ala-ala soalan nombor 6 je. Apakah perbezaan question number 6 and question number 7? X. X. Bila ada X, bila ada X, dia dah jadi function. So, kamu dah tak boleh guna power rule. So, in this situation, you must use product rule. Disebabkan X adanya X, dah tak boleh guna power rule. Kena guna product rule. So, ni macam biasalah U 5x. Du dx is 5. Okay. So, V sama dengan 6x minus 3 power of 8. Okay, this is composite function. So, kita differentiate macam biasalah. So, dv dx is 8. Kita turunkan 8. 6x minus 3 power of 8 minus 1. Darab dengan differentiate another time dekat dalam bracket 6. Okay, so 8 darab 6. Berapa? 48. 6x minus 3 power of 7. Okay. So, lepas tu kita selesaikan guna product rule. Tadi dah kata guna product rule kan. Okay. So, kita selesaikanlah guna product rule. Okay. So, product rule ni formula dia dy dx is u. dv dx plus v du dx. Okay. So dy u dv dx, this one so equals to 5x times 48 times 6x minus 3 power of 7. Okay. So v du dx. So plus 5 6x minus 3 power of 8. Ni masukkan dalam formula kita. Okey, ini kalau itu saya dah tunjuk juga kalau kelas saya ni markah dia 1, masukkan dalam formula dia markah dia 1. Okey. So, the rest kamu selesaikanlah. Okey, untuk soalan ni saya dah bagi tahulah kalau macam kelas saya kata kalau macam susah sangat kamu nak nak expand semua ni, nak factorize semua tak faham, biar je sampai macam ni. Tapi kamu tak akan dapat markah penuh. Tapi disebabkan hari ni kita live kan, jadi saya boleh tunjukkan lah. Saya akan tunjukkan. Tapi kalau rasa tak faham, kamu stop kat sini, kamu akan hilang 1 markah tu je lah. Okay. So, now macam mana nak factorize? Okay. Kita biasalah kalau kita nak factorize, kita kita move out kan yang common factor. Sekarang ni yang common factor ialah this one yang sama. Okay. So ada power of 7 dengan power of 8. Okay. Kita keluarkan yang kecil. So kita keluarkan yang kecil, kita keluarkan 6x minus 3 power of 7.
Okay. So dalam bracket akan jadi 5x times 48. Okay, plus 5. Okay. Yang ni tadi kita dah keluarkan 7. Jadi ada satu lagi. 6x tolak 3. Okay. Okay, so this one dapat 6x minus 3 power of 7. 5 darab 48 berapa? 5 darab 48, 240. 240x tambah 5 darab 6, 30x tolak 15. Okay, then kita simplify 6x minus 3 power of 7. 270x tolak 15. Okay, ini kita boleh factorize lagi. Kita keluarkan 15. So 6x minus 3 power of 7. 15 jadi 270 bagi 15, 18x tolak 1. So kita rearrange, kita dapat 15. 18x minus 1 darab dengan 6x tolak 3 kuasa 2. Okay. So ini untuk ini kita akan ada satu lagi markah. Ini N1. Jadi kalau kamu rasa, bayangkan kamu belum tentu betul lah ni. Kalau kamu kurang praktis memang tak akan dapat. Inilah susah lah nak dapat full mark ni. Jadi cukuplah sekadar kat sini. Kalau ada masa lebih baru kamu cuba selesaikan sampai habis ni. Okay. Boleh tak? Boleh je. Boleh. Okay. Alhamdulillah. Boleh teacher. Boleh je. Good. Boleh. Sekarang ni tengok tadi kita dah ada nombor 6, nombor 7 tadi perbezaan dia dekat X. Okey. So sekarang ni saya bagi lagi satu contoh. Masa bila contoh macam ni. Okey, yang ke-8 kalau kamu ada Y sama dengan contoh 5 bahagi 6x tolak 3 kuasa 8. Yang ni nak differentiate guna apa? Product rule. Power. Power rule kan? Power. Betul. Power rule pula. Ni ya betul power rule Tapi kalau kita tengok sepintas lalu, kita guna quotient rule, betul tak? Betul. Sebab dia ada ni kan? Okey. Tetapi sebenarnya lebih senang kalau kita guna power rule. Macam mana kita naikkan dulu. Masih lagi Y. 5, this one 6x minus 3 power of negative 8. Okay, tengok kat depan ni tak ada x kan? Yes, kita boleh guna power rule. Okay, so dy dx kita turunkan dapat negative 8 times 5 times 6x minus 3 power of negative 8 minus 1. Jangan lupa darab dengan differentiate function in the bracket dalam ni. So kita differentiate ni kita dapat 6. Okay. So ni berapa Negatif 8 darab 5. Negatif 40 darab 6. Negatif 240. 240. So negatif 240. 6x minus 3 power of negative 9. Okay. Ataupun lebih proper, negatif 240 bahagi 6x tolak 3 kuasa 9. Okay, ni method 1 Kita guna power rule. Sebenarnya kalau siapa nak guna quotient rule pun boleh, tetapi panjang. Yang kedua, boleh guna quotient rule, tak ada masalah. Tapi panjang so tak payahlah Tapi kalau kamu dah macam yelah dalam exam kadang-kadang tak terfikir kan. Jadi kamu boleh je guna quotient rule Jadi ingat kalau tak ada X kamu boleh guna power rule. Kalau ada X tu tak boleh. Contohlah saya ada contoh nombor 9 katakanlah saya ada macam ni Nombor 9 saya ada Y sama dengan 5X.
6x minus 3 power of 8. Beza dia dekat sini cuma ni je. 5 dengan 5x. Kalau in this situation yang nombor 8 ni, totally memang tak boleh guna power rule. Hanya boleh guna quotient rule. So saya tak payah tunjukkan lah sekarang. Sebenarnya matlamat saya nak you all tengok ni supaya you all boleh beza masa bila nak guna quotient rule, masa bila boleh guna power rule, masa bila product rule dan sebagainya. Okay, so itu baru overview pun dah makan 15 minit. Okay, tak apa. So now kita okay tak? Faham tak? Oh, dia nak nampak tak lebih kurang dia punya masa nak pilih guna apa tu? Faham. Okay. Okay, kena buat latihan Okay, so sekarang ni kita nak buat semua yang dalam buku teks. Okay, bukanlah semua. Saya lompat-lompatlah tengok mana yang saya rasa yang perlukan explanation. Okay, ini buku teks page berapa tu kamu tengoklah tapi formative exercise 2.2 topic differentiation So this one, question number 1, dia kata differentiate each of the following expression with respect to x. Okay, so kita cuba buat ni. Okay, differentiate. Differentiate maksudnya differentiate with respect to x maksudnya d dx. Okay, 9x squared minus 3 over x squared. Okay, yang ni tadi saya dah bagi contoh kalau in this situation we have to move up x ni. Tak boleh buat terus. So tajuk dia masih lagi d dx 9x squared minus 3x power of negative 2. Okay, kita differentiate. Ini saya dah laju je saya tak ada buat step by step. 2 darab 9, 18x. So ni negatif-negatif jadi tambah 3 darab 2, 6x power of negative 2 tolak 1, negatif 3. So therefore boleh properkan sikit 18x plus 6 over x cube. Ni kalau saya tak tunjuk one by one boleh kot. Kamu dah terror kan nak tunjukkan negatif 2 tolak 1. Tak payah kot Boleh. Boleh sebab dah Boleh. banyak juga latihan ni buat Okay. So next number yang D. Yang CD saya skip lah sebab kalau tak memang tak habis ni. Kalau boleh saya nak semua kemahiran kamu dapat petang ni. Okay. So D dx 10 over square root x plus 3 over cube root x. Okay. So kamu in this stage hopefully you all tahulah kalau ada square root maksudnya power of half. Kalau ada cube root maksudnya power of 1 over 2. Okay. So yang ini pun kamu differentiate one by one. Okay, so kamu dapat masih lagi d dx. Okay, naikkan 10 ni power of tak boleh naik dulu tukar dulu. Tambah 3 over x power of 1 over 3 lepas tu baru naikkan. So 10x power of negative 1 over 2. Yang ni 3x power of negative 1 over 3. Okay, so lepas tu yang ini, okay, bila tiba macam gini, kalau kamu rasa susah kan negatif-negatif setengah lah apa semua ni tak apalah. Kamu boleh buat one by one. Okay, so yang ni kita differentiate turunkan. Negative 1 over 2. So 10x power of negative 1 over 2 minus 1. Tambah, turunkan. Okay, negative 1 over 3. 3x power of negative 1 over 3 minus 1. Sebab bila melibatkan power of half dan power of negatif-negatif ni, kamu ni lah bolehlah buat step by step. Okay. So simplify, kita dapat negative 5x power of negative 3 over 2.
Potong-potong. So minus X power of negatif 1/3 tolak 1. Nanti 4/3. Okay. So the rest kamu macam biasalah konsep yang masa tingkatan yang lower form tu kan. Negative 5 over X power of 3 over 2 minus. Kita turunkan ni sebab nak positifkan power dia. X power of 4 over 3. Okay, so tadi ni akan jadi negative 5 over square root X cube tolak 1 over cube root X 4. So hati-hati please. Ni kadang-kadang kalau kamu tak hati-hati memang takut rugi je, penat je buat. Tak apa, lambat sikit janji kita faham dan dapat jawapan yang betul. Kalau laju cakap Okay, so done. Boleh Next, saya pilih soalan E. Okay, soalan E. D dx x squared minus 3 over x squared. Okay. So sekarang ni kamu ada dua pilihan. Kamu nak guna power rule ke nak expand lepas tu differentiate one by one. Ni sebab macam ni sebab macam ni. Okay, ni power of 2. Kan? Jadi sebenarnya kamu ada dua cara. Cara yang pertama, kamu expand. Lepas tu kamu differentiate one by one. Okay. Yang kedua, metod yang kedua, kamu boleh guna power rule. Okay. So, agak-agak mana yang senang? Power rule. Power rule. Okay. Tak apalah. Yang ini saya tunjukkan power rule. Tapi saya rasa lah expand kot senang. Tak apalah. Code. Saya pun tak tahu. Okay. So, saya tunjukkan satu-satu. Tak apalah, kita ambil masa sikit kat sini. So, method 1. Saya nak guna expand. Lepas tu differentiate one by one. So, here I have d dx x squared minus 3 over x kuasa 2. Jadi, x squared minus 3 over x. Okay, lepas tu saya expand. X kuasa 2, X kuasa 2, X kuasa 4. So, ni darab ni tolak 3x. Negatif 3x darab X kuasa 2, negatif 3x. This one darab this one plus 9 per X kuasa 2. Okay, so ni saya dapat d dx x4 tolak 6x tambah 9x kuasa negatif 2. Inilah saya punya d dx saya. Tapi saya belum differentiate lagi. Lepas tu baru saya differentiate. Differentiate saya turunkan dapat 4x cube. Ni minus 6x dapat negatif 6 sahaja. Yang ni turunkan 9 darab negatif 2, negatif 18x power of negatif 3. Okay. So simplify more proper, dapat 4x cube minus 6 minus 18 over x cube. Okay, ini jawapan kita. Guna expansion. Lepas tu differentiate one by one. Okay, katakanlah nak guna power rule pun tak ada masalah. Okay, so method tu d dx x
squared tolak 3x power of negatif 1 kuasa 2. Saya tukar ni je lah. Yang ni saya tukar, saya naikkan siap-siap. Okey, lepas tu differentiate lah So turunkan 2. So x squared minus 3x power of negative 1 kuasa 2 tolak 1. Lepas tu differentiate function yang dekat dalam. Dapat 2x ni tambah 3x power of negative 2. Okey. So, kita cantik lah. Kita dapat 2x kuasa 2 tolak 3 per x. Yang ni 2x tambah 3 per x squared. Ni 2 sekejap. Ni 2. Okey, lepas tu inilah yang kita dah differentiate. Tapi ni tak ni kan kamu kena simplify lah kan. Okey, cara nak simplify kamu expand satu persatu ni. So kamu dapat 2x kuasa 2 tolak 6 per x. Yang ni dapat 2x plus 3 over x squared. Okay. So saya expand ni darab ni dapat 4x squared. Ni 4x cube. 4x cube Okay, lepas tu betul ke ni? Bukan, okey. Yang ni darab yang ni tadi tolak 2 darab 3, 6. X kuasa 2 bagi X kuasa 2 habis So X kuasa 2 bahagi X kuasa 2. So ini darab ni tolak 12 X per X. Ni darab ni tolak 18 per X cube. Okay. So ni mati. So dapat berapa ni? Ni tambah ni tambah. Okay. So dapat 4x squared 6 tolak 12. Negatif 6. Tolak 18 per x cube. Okay. So ni jawapan kita. Sama tak tadi? Sama Ni 2 ni. Kan? Sama kan? Tapi mana yang senang ni? Macam metode satu je. Apa? Bawah. Macam Sama. metode memang Method Mana dua. sama je. Macam duduk sama senang. Cik. Sama teacher. Okey ke? Okey. Teacher, jawapan bawah Tak tahu lah. Sama Kita panjang pilih satu lah. Sama je tu. Sama je. Sama je. Sama je. Sama je. Seikutlah kamu. Masa tu kakak dalam exam tak tahu kan mana kita yang terfikir. So sama je. Betul. So ikutlah mana-mana kamu yang suka. Betul. Okay. So. Okay tak ni? Sempat salin tak? Sempat Okey. Sempat Sempat Okay. ke sempat? Alhamdulillah. Teacher. Ya, saya. Jawapan yang last ni 4x square ke bukan patut 4x cube ke? Sorry. Ni yang ini kan? 4x Ha. cube. Thank you. Alhamdulillah. So dah next saya nak pilih lagi soalan F. Okay, soalan F ni. Okay, ini ada DDX 8x squared plus x over square root x. Okay. So yang ni mana senang kamu simplify ke kamu guna quotient rule? Quotient. Quotient So pun suka hati.
Kamu nak guna quotient rule ke, lepas tu kamu ni pun tak kisah. Tapi kalau saya lah, seboleh-bolehnya saya memang cuba elak untuk guna product rule dengan quotient rule. Sebab kan susah kan, panjang kan. So boleh, betul. Kamu boleh guna quotient rule. Quotient rule. Okey, tapi sekarang saya nak guna cara lain lah. Sebab kamu dah guna quotient rule kan. Saya nak guna cara yang kamu tak guna. So ddx ni dapat 8 x squared bahagi x power of setengah. Tambah x bahagi x power of setengah. Ni saya tukar je lah. Yang x square root x ni saya tukarkan jadi kuasa setengah. Okey, lepas tu kamu dah belajar masa lower form, kalau base sama, power bahagi power dia ditolakkan. So dapat 8 x power of 2 tolak 1/2 tambah x1 tolak 1/2. Okay, so saya dapat 8 x power of 3/2 tambah x power of 1/2. Okay, dah dekat sini saya terus je lah differentiate macam biasa. So turun 3/2 darab dengan 8x 3/2 minus 1. Tambah yang ni turun 1/2x 1/2 tolak 1. Ini saya simplify, saya dapatlah 3 darab 4 12x power 3/2 tolak 1 1/2. 1/2 tolak 1 negatif 1/2. Okay. So saya boleh tukar yang ni 12x power of half tambah 1/2 x power of half. Tapi kita tahu power of half tu ialah square root. Tambah 1/2 square root x. Saya rasa kalau quotient rule ni lagi panjang ni, tapi tak apalah, aku cuba kamu ni. Okay, dah. So next, 8. Saya skip sebab saya nak ajar yang method dulu. Lepas tu nanti baru kita ada soalan-soalan ni. Kalau kamu tengok nombor 2, nombor 3 tu related to yang previous topik. Ada kuadratik lah, ada linear inequalities lah, ada banyak. Jadi sekarang kita mahirkan dulu yang ini. Okay, so nombor 8A. Y equals to 3/4 x over 6 minus 1 power of 4. Okay, guna apa ni? Power rule. Power rule. Okay, so turunkan dy dx 4 darab 3/4 x over 6 minus 1 power of 4 tolak 1. Differentiate yang dekat dalam ni dapat 1/6. Okay, so mati. Ni pun boleh mati 3 kali 1, 3 kali 2. So kita simplify dapat 1/2 x over 6 minus 1 power of 3. Senang je kan? Okay. Dah. Yang B pun senang. Yang B tu pun sama juga. Guna power rule juga. Okay. Yang C. Yang C. Tadi saya ada tunjuk contoh. Yang C ni guna apa? Ada bahag per. Ada per ni.
Nak guna quotient rule ke? Guna power rule ko. Ya. Power. Power Okay. Quotient rule boleh tapi panjang. So ni guna power rule. Quotient rule boleh tapi panjang. So naikkan y equals to 8 to minus 5x power of negative 1. So carilah dy dx. Turunkan. Negatif 1 darab 8, negatif 8. 2 minus 5x power of tolak 1. Negatif 1 tolak 1. Jangan lupa differentiate dalam bracket. Dapat negatif 5. Okey, ni nombor. Kamu darab dapat 40. So 2 minus 5x power of negatif 2. Tak cantik kita properkan 40 over 2 minus 5x power of 2. Okey, so dah. Seterusnya yang D ni. Ni guna apa ni? Power rule. Product rule lah ko. Power rule lah. Product rule Power. ni. Product rule tak ada ni, tak ada nilai kan kat dalam depan ni. Betul. Power rule. Oh, lupa. Okey, tak apa. Okey, so boleh So dy, cop. Tak boleh terus ni kena naikkan dulu. X minus x power of negative 1 darab 3. So dy dx is 3, turunkan 3x minus x power of negative 1, 3 tolak 1. Jangan lupa differentiate dalam bracket, 1 tambah x kuasa negatif 1 tolak 1 Okay, ni saya dapat terus je lah 3 x tolak 1 per x kuasa 2. Yang ni 1 tambah x kuasa negatif 2 Ni boleh simplify lagi. So 3 x tolak 1 per x squared 1 plus 1 over x squared. Ni semua nombor pelik-pelik ni. Kamu kena hati-hati ni. Okay, so tu je kot. Nombor 8 ni. Yang lain tu pun sama Yang macam ini ni power of 1/3 sama lah Ni kuasa dia 1/3. Lepas tu kamu naikkan, kamu boleh guna power rule ataupun ni saya tulis lah. Ni pun guna power rule dua-dua ni. Okay, dua-dua ni pun guna power rule So saya tak payah tunjuk kot. So kita ni nak banyak berlatih yang untuk macam product rule dengan quotient rule. Kalau tak silap saya lah kamu punya, kalau KBSM,
formula product rule dan quotient rule ni given tau. Tapi you all ni KSSM dah tak given tau. So kamu kena hafal product rule dan quotient rule. Kalau product rule macam tersalah pun tak, ya betul, kena hafal. Kalau product rule macam tersalah pun tak apa tau. Contohlah kamu ada y, kamu ada dy dx. Patutnya u kan. dv dx tambah v. u dx. Kalau kamu tersalah pun, v dulu kamu tulis. du dx. Tambah u dv dx. Tak apa. Sebab ini tambahnya macam 2 tambah 3 sama 3 tambah 2. Kan boleh sama. Tapi kalau quotient rule. So dy dx sama dengan v dulu dy dx tolak u. dv dx. Bahagi dengan v squared. Tak boleh. Tak boleh terbalik. Sebab dia tolak kat sini. Kalau tambah tak apa, dia boleh bertukar-bertukar. Kalau tolak ni tak boleh. So kena hafal. Okay. Dah okay, so yang ni saja saya terus masuk yang nombor 11. Okay, number 11A A. Differentiate each with respect to x. So d dx 4x 2x minus 1 power of 5. Ni ada x ni. So guna apa ni? Product rule. Product rule. Betul. Product rule. Product rule. Product. Okay, betul. Okay. So, kamu buatlah u 4x du dx 4. V ni campur dengan komposit ni. Tolak 1 kuasa 5. So, dv dx sama dengan 5 2x tolak 1 kuasa 4. Differentiate dalam bracket 2. So 5 darab 2, 10, 2x tolak 1 kuasa 4. Okay, so dy dx. Bukan dy dx lah, ni ddx lah. Okay. So ddx kamu dapatlah ni produk So ni dulu. U dv dx. So 4x darab dengan 10. 2x minus 1 kuasa 4. Tambah this one. Tambah 2x minus 1 power of 5 darab 4. Okay. Dah tak payah tunjuk Kamu tak nak makan penuh kan? Sebab dia panjang lah kamu boleh ni Kamu boleh buat sendirilah lepas tu. Nak tunjukkan ke? Tak nak. Tak nak. Tak faham pun. Tak faham pun Okay. So done. Yang penting kamu ni kamu masukkan formula yang betul. So ni kamu akan dapat N0. Okay. So lepas tu laju ke? Okay. Tak. Okay, tak laju. Tak, teacher. Ni nak buat quiz tu, antara banyak-banyak ni ada soalan quiz. Tu depan. Okay, so Yang teacher bulat tu ke? apa dia? Yang teacher bulatkan tu ke? Tak. Tengoklah, betul juga kalau saya saja nak bagi markah kat you all lah, saya bulatkan lah Okay. So C DDX. Kamu tengok kamu kena perhatikan cara saya menulis Selalu saya mulakan dengan DDX, tapi bila power dia dah reduce by 1 dah tak ada lagi DDX tu. So yang ini DDX lagi. Yang ni kamu tukarlah tambah 3 kuasa setengah.
Okay. So, ni guna apa? Produk. Produk. Okay, so X, X. Du dx. 1. V x plus 3 power of half. dv dx turun. 1/2 x plus 3. 1/2 tolak 1. Negatif 1/2. Darab dengan differentiate kat dalam ni dapat 1. Okay, so ni saya simplify. Saya dapat 1/2 x plus 3 power of half. Saya turunkan bawah tadi ni kat atas kan. Okay. So masukkan dalam formula u dv dx. Ni, okay. Ni. So dapat x darab 1/2 terus jelang saya buat ni x tambah 3. Ingat kalau kuasa setengah ialah square root. Tambah ni v du dx. So x kuasa setengah juga so saya tukar je lah square root. Ke tak faham tak apalah saya tunjukkan lah step by step ni. Tak faham pula. 2x tambah 3 kuasa setengah. Okay. So yang ni x tambah 3 kuasa setengah darab 1. So yang the rest tu tak payahlah kalau ni kamu sampai macam gini je. Okay, so next. Cuba kamu tengok dululah turun salin ni kan. Okay, yang D ni guna product rule juga Dia lagilah ni product rule dua-dua composite function. So ni tak payahlah So next nombor 11F. 11F guna apa? Quotient. Quotient memang tak boleh. Betul. Kejap you all. Ada macam ni, jap. Yang soalan macam ni. F D dx x bahagi square root 4x tambah 1. Okey, kalau saya tukar macam ni boleh tak? X 4x tambah 1 kuasa negatif setengah. Ni quotient rule kan? Ni saya tukar ni. Guna product rule. Boleh tak? Boleh ni. Boleh kan? Macam boleh. Macam boleh. Macam boleh. Boleh. Boleh juga tapi boleh. kan kuasa dia negatif-negatif ni. Nanti kamu serabut. So boleh tapi tak. Ni lah tak digalakkan. Okay. So kita guna quotient rule. So U sama dengan X. Du dx 1. V 4x plus 1 power of half. So dv dx half 4x tambah 1 kuasa negatif 1/2 darab 4. Okay, simplify. Dapat 2. So 2 bahagi 4x tambah 1 kuasa 1/2. Okey, hati-hati. Quotient rule ada orang dah hantar assignment. Quotient rule dia banyak tertinggal per V kuasa 2. So quotient rule ni hati-hati. So dia punya formula V. Du dx. Tolak U.
dv dx over v squared. Okay, so v dulu. So 4x plus 1 power of half darab dengan 1 minus u pula is x darab dengan 2 ni darab dengan 2 over 4x plus 1 power of half. Okay. Dah, okay. So, next. Question G ni saya rasa tak payah kot Sama je power of 91. Tak ya okay. So, sekarang ni dah habis. So, saya rasa kamu dah nampak masa bila boleh identify lah. Masa bila kena guna power rule, masa bila kena expand, masa bila kena product, quotient, semua tu. Sebenarnya ada kalau dalam satu-satu soalan tu boleh mungkin dua method boleh guna ataupun 3 method boleh guna. Tapi mana panjang mana pendek tu je lah Tapi sebenarnya kadang-kadang ada beberapa method boleh guna Okay, so nombor 2 ini semua dah differentiation. Dia dah combine dengan function lah, quadratic function lah, quadratic equation lah. So yang ni dia differentiation dia dah combine dengan function. Okay. So macam ni. Dia bagi fx, find f prime 8. Okay. So sebelum dapat f prime 8, kamu kena cari f prime x dulu. Okay, f prime x maksudnya kita differentiate once so kita dapatlah start from fx sama dengan 3x power of 2 over 3 plus 6x power of negative 1 over 3 So turunkan f prime x 2 over 3 3x power of 2 over 3 minus 1 tambah turunkan negative 1 over 3 6x negative 1 over 3 minus 1. Okay. So settlekanlah kita ada yang boleh simplify ni dapat 2x power 2/3 tolak 1 negatif 1/3. Ni pun boleh matikan 2 tambah tolak jadi tolak 2x kuasa negatif 1 over 3 minus 1 negatif 4 over 3. Okay, so kita turunkan bawah 2 over x power of 1 over 3 minus 2 over x power of 4 over 3. So dah kata kalau over 3 ni maksudnya cube root. So 2 over cube root x tolak 2 over cube root x power of 4. Ni kita punya f prime x. Lepas tu dia suruh cari f prime 8. Jadi masukkan apa? 8 dalam X. 8. Okey, 8. cuba. Betul. Cuba masukkan f prime 8. 2 over cube root 8. Tolak 2 over cube root 8 power of 4.
Cube root 8, 2 per 2 tolak 2, 2 kuasa 4, 16. Kira 1 tolak 1 per 8. Tujuh per 8. Okay, good. 7 per 8. Okey tak ni Faham tak? Okey ke? Okey, Alhamdulillah. So, next nombor 5. Saya ambil yang macam kalau saya ada 2-3 contoh macam tu, saya ambil satu je macam tu supaya kamu dapat tengok banyak contoh. Okey, nombor 5. Okay, ayat dia given dy dx for the function y equals to ax cube plus bx squared plus 3 at the point 1, 4 is 7. Okay, find the values of a and b. Okay, so sekarang clue dia nak values a and b. Okay, bila ada macam gini, maksudnya kamu nak cari two unknown. Kita nak cari two unknown. So, okay, kalau kita nak cari two unknown, masa form 1 kot, kamu KSSM kan? Kamu dah belajar. Nak guna apa? Guna apa? Equation. Simultaneous equation, betul. Guna simultaneous equation. Okay, so kalau two unknown, kita nak guna simultaneous equation, kita mesti sediakan dua equation. Okay, masa form 4 pula, kamu ada 3 unknown. Kamu kena sediakan 3 equation. So, ini yang prior knowledge kamu lah. Nak cari 2 unknown, guna simultaneous equation, kena ada 2 equation. So, kamu kena create lah. 2 equation tu apa dia? Okay. Yang pertama, okay, kamu ada ni. Kamu ada ni Y sama dengan ni. So, y equals to ax cube plus bx plus 3. Okay. So, ada point 1, 4. Okay, point ni ialah koordinat. Koordinat mesti dah koordinat x dengan y kan? Kita express this is x, this is y. So, then you all masukkanlah this coordinate into equation y. So, y kita 4. A kita tak tahu, X kita 1 cube plus B kita tak tahu, again N1 plus 3. Okay, so sini saya dapat 4 equals to A plus B plus 3 ataupun A plus B plus 3 equals to 4, A plus B equals to 1. Dah ada satu equation. Okay. Tadi matlamat kita nak cari 2 equation. Ni baru satu equation. Okey, apa lagi yang dia bagi info? Okey, yang kedua, dia kata dy dx. Dy dx is 7. Yang kedua dy dx is 7. Jadi, kamu kena differentiate kamu punya y ni. So y kamu ialah ax
cube plus bx plus 3. Jadi ada dy dx turunkan. So jadi 3ax kuasa 3 tolak 1 tambah differentiate bx dapat b. Okay. Ni samakan, dia kata tadi dy dx sama dengan 7. Okay. Sama dengan 7. Tetapi tengok point tadi kita ada point 14 ni, ada titik 14 sama ni. So ni x, ni y. So kamu masukkanlah x1 dalam ni. So kamu dapat 3a 1 kuasa 2 tambah b sama dengan 7. So therefore kamu dapatlah 3a 3a tambah b sama dengan 7. Saya tertinggal lah kuasa dia, sorry Ni dekat atas ni salah lah kejap Equation dia 2, you all tak perasan Ni kuasa 2. Kuasa 2 ni kan? Sorry. Boleh buat balik tak? Sorry Saya buat balik lah, sorry. Itulah silap salin soalan je dah habis Okey. Semula sorry salah salin soalan. Ini y. Masukkan y 4. A 1 kuasa 3 tambah B 1 kuasa 2 tambah 3. Samalah. Okey. So dapat 4 sama dengan A tambah B tambah 3. So sama A tambah B sama dengan 1. Okey. Yang kedua dy dx. So y sama dengan A x cube plus b x squared plus 3. So dy dx is 3ax squared plus 2bx sama dengan 7. Okay, x dia sama dekat koordinat 1, 4. X is 1. Y memang tak guna pun. So 3a x is 1 squared plus 2b times 1 equals to 7. Okay. So ni dapat 3a tambah 2b sama dengan 7. Dapat equation nombor 2. Okey, lepas tu kamu buatlah simultaneous equation. Nak guna apa? Substitution ke? Apa-apa boleh lah Katakanlah saya nak. Kamu nak guna apa? Elimination. So 1 darab. Okay, 1 darab dengan nak eliminate A ke B terpulang lah. Katakanlah saya nak eliminate B. 1 darab 2 lah. So saya dapat 2A tambah 2B sama dengan 2. So 2 tolak 3. Alamak tak mat pula. Sekejap. Okay, so 2 tolak 1. 3A tolak 2A, A. Habis 7 tolak 2, 5. So into katakanlah 1. So kamu dapatlah B sama dengan mana tadi? 1 kita negatif 4. A5. A5, B4. Negatif 4. Sorry, negatif 4.
Okey, sudah. Dah teacher. Dah, Alhamdulillah. Lama dah, okey. Ya. Ya, baiklah. Okey. So, nombor 7. 7, settle. Okey, nombor 7. Given function hx, bla 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 semua tu, find h prime x. Okey. So, prime maksudnya kamu kena differentiate sekali. Find the first derivative. So, dapatlah. So, apa ni? Hx equals to kx cube minus 4x squared minus 5x. So, therefore, h prime x turunkan. So, 3 kx squared turunkan 8x minus 5. Ini h prime x in terms of k. Okey, yang B. Dia kata h prime 1 sama dengan 8. So, maksudnya kamu kena gantikanlah x ni, semua yang x ni kamu kena gantikan dengan 1. Okey. So, boleh kot. 3k times 1 squared minus 8 times 1 minus 5. Okey. Dia kata all these things sama dengan 8. So, kamu boleh carilah. Berapa? 7. Okay, so ni 3k sama dengan 8 plus 8 plus 5. 16, 21. 21 bagi 3, ya. K sama dengan 7. Okay. Betul. So nampaknya dia macam ni, dia bukan setakat differentiation, dia campur-campur function. Okay, settle. Nombor 13. Nombor 13 ni rasanya ni ada gambar otak ni. Jangan terbakar otak kamu, sudahlah. Okay. So, okay, tak apa, kita buat sama-sama. Okay, so sekarang ni dia kata given y equals to 4x minus 3 over x squared plus 1. Find dy dx. So y is 4x minus 3 over x squared plus 1. So dia kata find dy dx, meaning that you have to differentiate. Nak guna apa? Power. Okay, power rule. Okay, so u is 4x minus 3. Du dx is 4. V is x squared plus 1. dv dx is 2x. Okay, quotient rule, hati-hati quotient rule. So dy dx. V first. X squared plus 1 times 4 minus u dv dx. 4x minus 3 times 2x. Over v squared. V kamu ialah x squared plus 1. Tapi ada squared. Okay. So, ni simplify je kot, expand. So, 4x squared plus 4 minus, alamak, ada pula ni. Saya buat kat bracket dulu boleh ni. 2 darab 4, 8 x squared tambah 2 darab 3, 6x. Okay. Betul ke ni? Buang sekejap Betul kan? Okay, so bahagi dengan x squared plus 1 squared.
Okey, boleh simplify. 4 kuasa 2 tolak 8x kuasa 2. So 4x kuasa 2 negatif 4x squared plus 6x plus 4 over x squared plus 1 squared. Okay. So inilah dy dx dia. Okey. Lepas tu, apa dia nak ni tadi? Soalan atas ni Dia kata, ada ayat ni, dia kata determine the range of values. Okey, ada perkataan range of values. Okey, kalau range of values, ini ialah kemahiran masa lower form yang melibatkan tanda lebih besar ke, lebih besar sama ke, kurang sama. Itu masuk range of values. Okey. So dia kata such that all the values of y and dy dx are positive. Okey, apa maksud positif? More than 0 ke less than 0? More than zero. More than 0. Sorry. More than 0 So lebih besar daripada kosong. So kita buat satu-satu lah. Y more than 0, dy dx more than 0. Okey, kita buat satu-satu. Yang pertama, y positif dulu Yang pertama, y positif. Okey, y kita tadi berapa? Allahu Akbar. 4x tolak 3 ni Sekejap boleh tak saya kecilkan sekejap tak nampak atas ni. Okey, y kita ialah 4x minus 3 over x squared plus 1 more than 0. Okay, So ni kita punya y. Okey, so kita selesaikan inequalities ni. Okey. So ni pindah sini, so dapatlah 4x minus 3 more than x kuasa 2 tambah 1 darab kosong. Darab samalah kosong juga. So ni darab sini kosong So lepas tu 4x more than 3, x more than 3 over 4. Ni range of values dia. Okey, ini baru y yang positif. Satu lagi tadi dia kata dy dx positif pula. Dy dx positif. So sama juga. Kamu buat macam ni juga. Dy dx tadi mana? Ni yang saya gariskan ni. Okay. So negatif 4x squared plus 6x plus 4 over x squared plus 1 squared more than 0. Okey, ni pindah sini. So apa-apa darab dengan kosong dapatlah kosong. So dapat kosong ni. So ni negatif 4x squared plus 6x plus 4 is more than 0. Sebab yang x kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 ni darab dengan kosong dapat kosong. Okey, so ini ialah Yang ABC quadratic equation quadratic. inequalities. Inequalities. So kamu kena selesaikan ni. Okey. Tapi ni tak positif Jadi saya bahagikan dengan negatif 2. Bahagi negatif 2 boleh simplify. Okey, ataupun boleh factorize. Boleh factorize pun boleh juga. Sama je. Okey, so therefore saya dapat 2x squared minus 3x minus 2. Jadi tandanya akan berubah jadi less than 0. Okey, ini kita dapat quadratic equation. Inequalities lah, kamu boleh factorize So kamu kena factorize. Factorize. Okay, tolong factorize dapat berapa ni? 2x, x tolak 2 tambah 1 kot. Cuba. Tidak 24 negatif 4 tolak tambah 1 negatif 3. Betul lah kan?
Betul. Betul. Okey. So quadratic inequalities ingat lagi tak Masya nak selesaikan? Yang ni kamu selesaikan X sama dengan -1/2. Ni X sama dengan 2. Ni bentuk smile. Is this Panggil not dia 2. Okey, logik dia. 2 kanan kiri ke? -1, 2/2 kanan kiri ke macam mana? Bukan. Ini bawah. Sebab dia less than. Ya, betul So dia kurang daripada 1. Dia negatif jadi dia belah kiri -1/2. Ni 2. Okey. Ni tanda kurang. Tanda kurang dekat bawah kat tengah. Okey, so therefore X kamu between -1/2 dengan 2. Okey. So, belum habis lagi Okey, tadi ni yang Y positif tadi ni nampak tak ni? Kalau Y positif, kamu punya range of values X lebih besar pada 3/4. Tapi kalau dy dx positif, range of values kamu yang ini. Jadi kamu kena combinekan kedua-dua range of values. Ni pun range of values juga. Ni range of values juga. Tapi yang ini bila dy dx positif. Yang tadi tu bila dy dx negatif. Okay. So kamu buat ni apa nama dia ni? Number line. Number line. Okay. Sekarang saya ada -1/2. Ni ada kosong lah. Tengah-tengah kosong. -1/2 belah kiri. -1/2 sebab dia negatif. 2 dekat sini. 2. Okay. So lepas tu tanda ni maksudnya kamu punya range of values kamu between -1 sampai 2. Okay. Tapi untuk yang sebelum ni, Y kamu lebih besar, yang ini, yang ni, X kamu lebih besar pada 3/4. Ada lagi satu, X lebih besar 3/4. Okay, 3/4 dekat mana? Dekat 1, 2, 3, 4. Kat mana 3/4? 3. 3/4 berapa? 3/4 sini. 3/4. Okey. So tadi X kamu lebih besar pada 3/4. Apa maksud inequalities ni? Apa maksud dia? Lebih besar 3/4. Maksud daripada 3/4 kan? Ke kiri ke kanan lebih besar? Kanan. 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 Mana lebih besar? Jadi kamu nampak tak? Kamu ada sempadan yang warna hijau dengan yang warna biru. Jadi dekat manakah kawasan yang memuaskan kedua-dua sempadan? Kat mana? 2. Ni lah kan? Yang overlap. Ada warna hijau 3/4 hingga 2. ada warna hijau dan ada warna biru. Dekat sinilah. So, maksudnya kamu punya jawapan kamu kena combinekan. Jadi yang kawasan berlorek tu kamu kena express dia Jadi macam ni. Kamu punya X between 3/4 dengan 2. Okay. Yang memuaskan Y positif dan dy dx positif. Yang warna hijau tadi saya ulang sempadan yang warna hijau ni. Yang warna hijau ni hanya dy dx positif. Sempadan yang warna biru ni bila y positif. Okay. Soalan ni kata n. Maksudnya, ni tengok soalan ni. Dia kata y and dy dx are positif. Maksudnya kedua-duanya positif. Jadi bila rantau di kedua-duanya, kamu kena pertimbangkan yang overlap lah. Jadi bila kita lukis, kita dapati ruangan inilah yang saya lorekkan warna merah inilah yang memuaskan kedua-dua dy dx positif dan y positif. So the final answer ni lah
Rasap tak otak tu. Hebat ni. Okay. Okey, Alhamdulillah mungkin tak banyak yang kita dapat bincang. Tapi saya adalah juga nak revise kan supaya nanti lepas ni kalau saya masuk application, kamu dah ni Okey, so saya ada soalan tak? Sekarang kamu dah habis dah ni? Dah habis lah. Patutnya siapa saya tak tahulah. Saya tak pasti kalau kelas cikgu lain. Saya tengok ni ramai juga ni ada kelas Baiduri, ada kelas Fairuz, Nilam. Okay, so kalau cikgu kamu tak habis tu maksud kamu dah one step further lah, maksud kamu dah mahir dah. So thank you for coming yang kelas lain tu. So minggu depan insyaAllah saya akan buat lagi. Tak kisahlah, saya pun tak wajibkan kan. Siapa yang nak kemahiran ekstra boleh join. Okay, minggu depan saya nak masuk ni lah. Open lecture saya nak masuk application. Gradient, maximum, minimum, rate of change dengan small changes. Differentiation ni topik wajib jawab masa SPM. Jadi maksudnya sangat penting jugalah differentiation ni. Okey, so Alhamdulillah saya rasa itu sahaja.